Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Kalau anda sedang mencari sebuah smartphone yang berharga dalam lingkungan RM1,000 ke RM1,100 macam tu, saya sangat-sangat recommend untuk anda beli Infinix Note 40 Pro 5G. Infinix hantar kepada saya Note 40 Pro 5G ni minggu lepas dan saya dah guna sebagai daily driver saya selama hampir 1 minggu lah. Dan selama hampir 1 minggu saya pakai, terus terang saya cakap harga dia betul-betul tak seimbang dengan apa yang dia bagi. Sebab segala spesifikasi yang premium seperti mana yang ada dekat smartphone yang flagship, hampir kesemuanya ada dekat Infinix Note 40 Pro 5G ni. Jadi dalam video kali ni saya akan kongsikan segala benda yang best serta pengalaman saya selama hampir 1 minggu saya menggunakan Infinix Note 40 Pro 5G ni. Tanpa berlengah lagi, kita start dengan kotak dia. Pertama sekali, dalam kotak dia, selain daripada smartphone, kita akan dapat charger dengan kekuatan 45W fast charging. Selain daripada tu, kita akan dapat dua benda yang kita takkan dapat dekat kebanyakan smartphone, iaitu tempered glass dan juga casing dia yang premium dengan texture leather. Dan casing dia ni support wireless charging. Jadi kita tak perlu buka casing dia kalau kita nak gunakan fungsi wireless charging. Balik pada smartphone, dari segi design dia memang nampak casual. Bentuk dia nampak slim je. Terdapat bentuk curve di bahagian sisi hadapan dan juga sisi belakang. Di bahagian belakang dia terdapat tekstur jenis leather berwarna hijau yang dinamakan vintage green. Digandingkan pula dengan color light gold yang terdapat pada keliling smartphone dan pada bahagian aluminium dekat main kamera dia. Tapi kalau anda tak suka dengan warna vintage green ni, dia ada satu lagi variant color iaitu Titan Gold. Tapi untuk Titan Gold ni, back panel dia bukan lagi jenis leather lah. Selain tu, bahagian kamera dia ni juga ada satu feature baru yang Infinix letak dekat sini, iaitu Halo Light. Dan Halo Light ni saya nampak dia lebih kepada decoration alert. Anda boleh masuk dalam setting Halo Light ni dan anda setkan dia untuk berfungsi seperti mana yang anda nak. Anda boleh jadikan dia sebagai notification alert, gaming, incoming call dan sebagainya. Dia punya color dan mood pun anda boleh pilih ikut kesukaan anda. Beralih pada bahagian skrin dia. Yang ni yang membuatkan Infinix Note 40 Pro 5G ni nampak seperti premium smartphone. Infinix meletakkan 6.78 inci curved screen jenis AMOLED display Full HD Plus dan skrin dia support high refresh rate up to 120Hz. Keterangan brightness dia adalah 1300 nits. Kalau smartphone ni berada direct bawah cahaya matahari pun kita still boleh nampak dengan jelas. Color yang kita akan nampak pada skrin dia memang sangat cantik. Dia dapat naikkan semua color dengan sangat baik dan kita takkan nampak over saturation pada dia punya warna merah seperti dekat setengah panel. Jadi kalau kita layan movie dekat skrin dia memang best gila lah. Ditambahkan pula dia menggunakan dual stereo speaker daripada JBL. Semua detail daripada semua direction kita boleh dengar dengan sangat clear dan sangat baik. Kalau anda beli Infinix Note 40 Pro 5G ni, anda boleh test dia punya surround sound. Saya berani garanti anda akan puas hati dengan speaker dia. Kemudian Infinix meletakkan Corning Gorilla Glass 5 pada skrin dia. Sepanjang saya guna, saya sengaja tak pasang tempered glass lah untuk skrin dia sebab saya nak tengok dia punya skrin dia dapat survive dah untuk penggunaan harian yang lasak. Sebagai pengguna biasa, kadang-kadang dalam poket kita ni, di situ kita letak kunci rumah, kunci motor, lepas tu kat situ jugalah kita sumbat masuk smartphone. Dan selama saya guna Infinix Note 40 Pro 5G ni, saya buat semua tu. Dan seperti yang anda tengok hari ni, skrin dia memang tak ada sebarang kesan cala. Untuk unlock skrin dia, dia menggunakan face unlock dan in-display fingerprint scanner. Kedua-dua kaedah unlock ni iaitu in-display fingerprint scanner dan juga face unlock memang sangat responsif. Saya dah try banyak kali seperti mana yang anda tengok ni, memang kita tak nampak sangat yang dia ambil masa untuk dia unlock dia punya skrin. Lagi-lagi face unlock ni, dia nampak je muka kita dengan pantas dia unlock skrin. Infinix Note 40 Pro 5G ni dia tak support external memory card sebab internal memory yang ada dalam dia ni adalah 256GB bersama dengan RAM 16GB. Bagi saya dah cukup besar dah. Jadi kalau dia tak support external memory card pun tak menjadi masalah lah. Balik pada kamera dia pula, dia ada 3 setup kamera di bahagian belakang dan kamera utama dia sebesar 108MP dan untuk selfie kamera dia sebesar 32MP. Untuk kualiti kamera utama dia, kualiti gambar dia memang nampak sangat cantik. Color correction dia pun sangat baik, tak nampak over saturation atau over bright. Kualiti gambar dia semua memang sangat sharp dan untuk situasi low light, kamera dia dapat cerahkan bahagian yang gelap walaupun kita tak aktifkan super night. Saya ada test ambil gambar controller warna hitam dan saya padam
padam semua lampu. Satu-satunya sumber cahaya masa ni adalah cahaya bulan je lah yang datang daripada tingkap. Bila saya snap gambar, kita still boleh nampak subjek dengan jelas. Untuk video mode pula, Infinix Note 40 Pro 5G ni dia boleh record sampai 2K, tapi untuk 2K punya resolution kita boleh record sampai 30 frame per second. Tapi kalau kita record dalam 1080p, kita boleh tinggikan lagi dia punya frame rate tu sampai 60 frame per second. Untuk kamera dia punya image optical stabilization tu, kita hanya boleh guna pada recording yang menggunakan resolution 1080p je. Untuk 2K resolution dia tak support. Dari segi pengecasan, Infinix Note 40 Pro 5G ni dia datang dengan chip pengecasan Cheetah X1. Dengan chip Cheetah X1 ni, bila kita cucuk je saja, dia akan ada 3 option pengecasan. By default, bila kita cucuk je saja, dia akan terus berada pada smart mode. Dan kalau kita select hyper, baru dia akan boost ke 45 watt fast charging. Tujuan 3 option ni adalah untuk menjaga jangka hayat bateri smartphone lah, sebab 45 watt fast charging ke atas ni biasanya akan menyebabkan berlakunya overheat pada bateri dia semasa pengecasan. Yang mana overheat pada bateri ni sebenarnya memang tak bagus untuk jangka hayat bateri. Kalau kerap berlaku overheat pada bateri dia, memang tak sampai setahun kita dah boleh nampak penyusutan performance pada bateri smartphone. Selain daripada tu, Infinix Note 40 Pro 5G ni dia ada fungsi bypass charging. Kalau kita nak guna smartphone ni waktu kita tengah charge dan kita aktifkan bypass charging tu, smartphone ni dia akan guna direct kuasa daripada adapter pengecasan tu tanpa guna kuasa bateri dia langsung. Benda ni pun sama juga untuk jaga jangka hayat bateri smartphone. Sebab bateri smartphone ni antara benda yang paling kita kena pantang sekali adalah menggunakan smartphone semasa pengecasan. Benda ni boleh menyebabkan pelbagai kerosakan pada bateri dia seperti bateri kembung dan sebagainya. Jadi dengan adanya fungsi bypass charging ni, kalau kita nak guna smartphone waktu tengah charge tak ada masalah asalkan kita onkan mode bypass charging dia tu. Selain daripada tu, Infinix Note 40 Pro 5G ni dia support wireless fast charging setinggi 20 watt. 20 watt wireless charging ni sebenarnya agak tinggi jugalah bagi sebuah smartphone yang berharga RM1,100. Kebanyakan smartphone mid-range, wireless charging yang diorang akan bagi cuma 5 ke 15 watt macam tu je. Sebab tu kebanyakan orang pakai smartphone mid-range walaupun dia ada wireless charging punya function, tapi dia takkan guna. Dia jaranglah kita nak nampak dia orang guna. Sebab wireless charging dia orang tu terlalu slow. 5 watt kalau kita nak penuhkan 5000 mAh, saya tak tahulah berapa lama, berapa jam nak kena tunggu. Dan bagi saya tentang pengecasan Infinix Note 40 Pro 5G ni ada satu benda yang memang sangat menarik. Dia punya fast charging dia tak terikat pada satu protokol seperti mana kebanyakan smartphone. Bermaksud kalau kita guna charger lain selain daripada charger yang Infinix bekalkan kat dalam kotak smartphone tu, Infinix Note 40 Pro 5G ni still dapat akses dia punya fast charging selagi mana adapter dan kabel yang kita guna tu dia ada support fast charging 3A ke atas. Selain daripada tu, Infinix Note 40 Pro 5G ni dia ada juga pelindungan IP rating, dan IP rating yang ada dekat dia adalah IP rating 53 splash proof. Kebiasaannya kalau saya nak bergerak dekat mana-mana lah dekat KL ni, saya lebih banyak naik motor daripada naik kereta sebab untuk nak mengelakkan daripada traffic jam. Cuma masalah ni dekat KL ni, hujan dia tak menentu. Kadang-kadang saya dekat Setapak, okey panas elok tak hujan pun. Sampai Petaling Jaya tiba-tiba hujan lebat. Jadi Note 40 Pro 5G ni sebenarnya dah banyak kali dah dia ikut saya sama-sama meredah hujan. Jadi dengan adanya IP rating, smartphone ni dia dapat bertahan tanpa mengalami sebarang kerosakan mekanikal. Tapi IP rating 53 ni dia cuma tahan percikan air. Dia tak dapat nak masuk ke dalam air seperti IP68. Jadi kalau anda beli smartphone ni, jangan cuba-cuba nak selam phone ni masuk ke dalam air. Untuk gaming performance pula, chipset MediaTek Dimensity 7020 yang Infinix letak kat dalam dia, kita boleh main kebanyakan game Android pada high setting. Sama seperti mana dekat Infinix Hot 40 Pro yang saya review sebelum ni, sebab kedua-dua peranti ni dia menggunakan chipset yang sama. Jadi dari segi performance game pun, apa yang saya nampak untuk kedua-dua peranti ni, performance dia sama. Untuk emulator game, saya masukkan game PSP kat dalam Infinix Note 40 Pro 5G ni, dan kesemua game PSP boleh run dengan sangat lancar, termasuk game-game yang berat seperti God of War. Saya boleh main dalam tetapan grafik 2x rendering resolution, dan sepanjang gameplay saya boleh capai sehingga 60 frame per second. Tapi untuk section gaming ni, sebenarnya ada satu perbezaan yang sangat besar berbanding model yang sebelum ni, iaitu cloud gaming. Apps cloud gaming ni banyak, tapi yang paling popular sekali Nvidia GeForce Now lah, yang mana saya sendiri pun guna Nvidia GeForce Now. Cloud gaming ni sangat-sangat memerlukan kekuatan internet yang konsisten, sebab kita nak run game AAA
pada bitrate yang tinggi secara online. Jadi dekat Infinix Note 40 Pro 5G ni, saya dah test banyak game AAA secara online dan fokus saya pada fast action gaming dan open world game. Sebab kedua jenis game ni sangat memerlukan kekuatan internet untuk dia render dia punya environment dalam game tu. Kalau internet dia tak cukup kuat, dia akan dropkan resolution dia pada yang paling rendah. Jadi result cloud game untuk Infinix Note 40 Pro 5G ni sangat baik seperti mana yang anda tengah tengok sekarang ni lah. Zaman sekarang ni untuk main game AAA tak semestinya anda kena ada PC ataupun handheld konsol yang harga mahal daripada Moto Y16. Cukup dengan sebuah smartphone 5G yang mempunyai connection yang bagus seperti mana dekat Note 40 Pro 5G ni. Bagi pendapat saya, untuk sebuah smartphone dengan harga jualan rasmi RM1,089 yang datang dengan spesifikasi yang premium seperti mana dekat smartphone ni, memang sangat berbaloi untuk kita beli. Dan setakat ni saya tak nampak lagi mana-mana smartphone daripada tak kisah mana-mana brand yang menawarkan pada harga dan spek yang sama seperti mana dekat Infinix Note 40 Pro 5G ni. Jadi setakat itu sajalah perkongsian saya tentang Infinix Note 40 Pro 5G ni. Sekiranya anda nak beli, saya dah sediakan link pembelian dekat bawah. Seperti biasa, sekiranya anda rasa video saya memberi manfaat kepada anda semua, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video yang terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye!